والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإمام سيد أحمد مرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه شيء لا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا لعلومه وعلوم شيخنا ولعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung pembahasan dalam kitab Aqidatul Awam dari Imam Said Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Sambung pada perbahasan yang baru, yaitu sifat yang ketiga dalam perbahasan sifat al-ilahiyat, yaitu sifat berkaitan dengan ketuhanan, yaitu sifat ma'ani. Kan? Sifat ma'ani berdasarkan nizam syair yang ada dekat dalam kitab tersebut. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi al-'ashrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bi itlaqi wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy. Kan? Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Kan? Wa wahidun wa hayy. Qadirun, qadir. Itu dah mula start daripada perbahasan sifat ma'ani, qudrah. Qadirun, muridun, alimun bikulli syai', sami'un, basirun wal mutakallimu. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Padanya mempunyai 7 sifat yang tersusun. Sifat ma'ani, 7 sifat yang tersusun. Faqudratun iradatun sam'un basar. Faqudratun iradatun sam'un basar, hayatun ilmu kalamun istamar. Kan? Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkul likulli mumkinin kan kafi'lihi. Kan? Itu berkaitan dengan al-ilahiyat. Kita sambung perbahasan sifat yang ketiga, sifat ma'ani. Kan? Sifat ma'ani. Betul tak sifat ma'ani? Betul kan? Ustaz boleh. Al-ilahiyat, kita sedang membahaskan perkara al-ilahiyat, perkara yang bersifatkan ketuhanan. Kan? Ketuhanan kembali kepada 3. Kan? Kembali kepada 3 perkara. Kembali kepada 4 sifat utama. Kan? 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Nafsiyatun. Kan? Nafsiyatun, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam nafsiyah ada satu sifat apa? Wujudun. Kan? Wujudun, sifat wujud. Kan? Sifat wujud apa? Wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Satu sifat. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat yang dinisbahkan, sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat dalam ni? Ada 5. Qidam kita dah bahaskan. Yang kedua baqa. Yang ketiga ilmun. Betul ke? Mukhaliful.
Yang ketiga adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Lil hawadis. Kan? Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu binafsihi. Kita dah bahaskan dah. Yang kelima adalah sifat wahdaniyah, pun kita dah bahaskan. Kan? Wahdaniyah. Kan? Wahdaniyah, sifat Allah Ta'ala yang Maha Esa. Kan? Sifat Allah Ta'ala yang Maha Esa. Kidamun, baqa'un, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. Kan? Wahdaniyah. Sifat yang lima ni kita faham adalah sifat yang menolak, menafi, meniadakan segala sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. 5 sifat ni mengaji dah cukup dah. Beritahu bahawa Allah Ta'ala ni sifat dia sempurna. Tak ada langsung setitik, sezarah, sekalipun, sekelumit macam mana pun, tidak ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung. Tak ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salbiyah, makna menolak, menafi, meniadakan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kidam kita dah bahas dah. Apa maksud kidam? Kan? Kidam artinya sedia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kidam artinya sedia ada. Sedia ada, apa maksud dia pula? Tidak dimulai oleh sesuatu. Kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala la bidayata lahu, tiada permulaan baginya. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada permulaan. Dialah huwal awwalu, dia yang maha awal. Maha awal maknanya tiada permulaan bagi dia. Sedia ada. Sedia ada yang kita dah bahaskan, sedia ada pada zat, sedia ada pada sifat. Macam tu juga. Sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Adil, Jabal, Mutakabbir. 99 yang menunjukkan sifat bagi Allah Ta'ala juga sifatnya adalah sifat kidam. Sedia ada. Tiada permulaan. Tiada penciptaan atas zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat baqa'. Baqa' huwal akhiru, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Tuhan yang maha awal. Dialah Tuhan yang maha akhir. Akhir tu baqa'. Akhir artinya tiada penamat. Adamul intifa, adamul inqidha. Tidak ada noktah, tidak ada binasa baginya. Kan? Tiada binasa baginya. Kan? Tak ada. Dia maha akhir. Kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah zat, kekallah sifat, keagungan segala yang melibatkan tentang al-ilahiyat kekal. Kan? Kekal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis makna bertentanganlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara baharu. Baharu disebut dalam kitab-kitab lama. Makna baharu ni benda yang menerima binasa. Siapa benda yang menerima binasa? Kita lah, makhluk. Makhluk. Sesuatu yang dijadikan. Ya, sesuatu yang dijadikan namanya makhluk. Makhluk apa maksud dia? Ma siwallah. Sesuatu selain Allah. Namanya adalah makhluk. Yang bukan makhluk satu je, Allah. Selain Allah, semua makhluk belaka. Pasti binasa. Makna bertentanganlah sifat Allah Ta'ala, mukhalafatuhu tu Allah Ta'ala lil hawadis. Bertentanganlah Allah Ta'ala itu daripada perkara-perkara yang bersifat baharu atau bersifat binasa ataupun makhluk. Kan? Ataupun makhluk. Mukhalafatu lil hawadis. Kita dah bahaskan dah makna makhluk. Kita dah bahaskan dah sifat bagi makhluk. Dijadikan, tersusun, berubah-ubah, berjirim, berjisim, berarat. Kan? Dah kita bahaskan. Maka Allah bertentangan dengan 5 sifat makhluk yang utama ni tadi. Kan? Tak sama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah menyerupai oleh sesuatu pun. Tak boleh kita nak katakan Allah itu ada tangan. Tangan Allah dengan tangan kita tak sama, kata dia. Dia ada tangan. Tapi tangan Allah dengan tangan kita tak sama. Tak boleh. Bila sebut tangan,
tergambar dalam pemikiran kita bahawa bertangan maknanya mengambil tempat, mengambil ruang. Kan? Dan pasti binasa. Kan? Pasti binasa. Bila sebut duduk di atas aras, summa stawa 'alal arsy, dan kemudian Allah Taala itu duduk di atas aras. Duduk Allah Taala tak sama dengan duduk kita. Kalau kita terjemahkan seperti itu, duduk itu pun dah mengambil tempat dan mengambil ruang. Itu adalah sifat bagi makhluk. Kita dah sebut mukhalafatu lil hawadis. Allah Taala itu bertentangan dengan sifat-sifat yang baharu, sifat yang menerima binasa, sifat makhluk. Tak boleh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Taala itu berdiri dengan sendirinya. La yahtaju ila ghairih. Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Dalam nak memerintah, mentadbir, dalam nak membuat apa-apa keputusan mengikut kepada kehendak dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Allah tidak berhajat kepada sesiapa. Hatta wa imma rasul wa imma malaikah. Tak ada. Tanpa rasul dan tanpa malaikah, Allah dengan keagungan dia. Kalau Allah berhajat kepada sesuatu, maka Allah seperti makhluk. Allah adalah makhluk. Mustahil. Kan? Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat yang makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mustahil dia, lawan dia mumasalatuhu lil hawadis. Mustahil Allah Taala menyerupai dengan sifat-sifat makhluk. Kita kena i'tiqad bahawa bila sebut mustahil Allah Taala dengan sifat yang mustahil, istihalatul mustahil nama dia. Istihalatul mustahil. Mustahil, kita kena i'tiqad, mustahil Allah Taala itu bersifat dengan sifat yang mustahil. Poning sikit ayat dia kan? Tapi fahamlah, mustahil Allah itu mempunyai sifat mustahil. Maknanya tak mungkin. Tak mungkin. Kita yakin. Nak letakkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil, sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib. Kita sudah mengaji sifat wajibat. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat wajib lah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Yang ketiga adalah ma'ani. Maka kita dah selesai membahaskan sifat salbiyah. Sifat yang menafikan, sifat yang meniadakan, sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja dengan 5 sifat pada sifat salbiyah, kita tahu bahawa Allah Taala itu sifat dia sempurna belaka. Zatnya itu sempurna belaka. Tak perlu kepada 20 sifat. Tak perlu memaham kepada 99 bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup memadai dengan 5 sifat menerangkan bahawa Allah Taala itu sifat dia kamal. Kamal maknanya sempurna. Bighairin naqais. Tidak ada kekurangan-kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Imma zat, imma sifat, wa imma af'al. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, 5 sifat selesai. Makna dah 6 sifat kita mengaji. Kan? 6 sifat kita mengaji, tuan-tuan. Sifat yang ketiga disebut sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ma'ani. Kan? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani asal dia makna. Kan? Sifat, kalau buka dalam kitab, sifat yang berbangsa ada, kata dia. Apa yang ada? Kan? Sifat yang berbangsa ada. Sifatun wujudiyatun qa'imatun azaliyatun fi zatillahi ta'ala. Sifat yang berbangsa ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mengaji marinlah. Dengan kitab pondok tu buih maham. Kan? Melainkan perlu kepada ulangan, murajaah. Kan? Dan perlu kepada lebih daripada seorang guru tauhid untuk kita memaham tentang kalimah-kalimah tauhid yang perlu kita i'tiqad. Bukan setakat hanya bercakap. Kalau kita tak faham, susah kita nak faham dengan orang. Kan? Jadi kita nak fahamkan orang, pasti kita kena faham terlebih dahulu.
Kan dengan sifat ma'ani ni tadi. Sifat ma'ani disebut sebagai sifatun wujudiyatun. Sifat yang wujud, sifat yang berbangsa ada. Sifat yang boleh dirasai, yang ada pada diri kita, yang boleh kita gambarkan pada pemikiran, tapi tak boleh kita rasa, tak dapat nak pegang. Kan? Kita tengok dulu. Apa dia sifat dia? Ada 7 sifat. Sifat ma'ani. Kan? Ada 7 sifat. Yang pertama ada kudrah. Betul tak? Kudrah. Kan? Kudratun. Yang kedua iradatun, iradat. Yang ketiga apa dah? Ilmun. Yang keempat hayyun. Yang kelima apa? Sam'un. Yang keenam basar. Yang ketujuh kalam. Kan? Kalamun. Kan? Basarun, sam'un, hayyun, ilmun, iradatun, kudratun. Ma'ani adalah sifat wujudiyah, disebut sebagai sifat wujudiyah. Sifat yang berbangsa ada, ditulis. Kan? Wujudiyatun. Kan? Sifat salbiyah disebut sebagai sifat adamiyah. Adamiyah. Adamiyah, sifat yang meniadakan, menolak. Nafsiyah disebut sebagai sifat subutiyah. Subutiyah. Sifat yang sabit, sifat yang tetap bagi adanya Allah, zat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ma'ani disebut sebagai sifat wujudiyah. Sifat kalau bahasa universiti sifat yang abstrak. Kan? Tu pun tak faham, confirm tak faham. Sifat yang boleh kita rasa, tapi tak boleh kita nak tengok. Ada dalam diri, boleh digambarkan, boleh dirasakan pada pemikiran kita. Kan? Boleh kita rasa akan sifat Allah Ta'ala yang diberikan. Allah Ta'ala itu 7 sifat ma'ani pada diri kita. Kan? Supaya rasa keberadaan dia. Kudrah. Erti kudrah maknanya kuasa. Tuhan yang maha berkuasa. Pada Allah. Pada kita, kudrah artinya kuasa juga. Ada kemampuan. Ada kuasa kita ni hari nak datang ke sini. Start motor, start kereta, datang. Ada kuasa? Ada kudrat tak? Bangun daripada kereta? Ada. Kan? Iradat, kehendak. Iradat dengan maksud kehendak, berkehendak. Berkehendak tak kita? Pasti kita ada sifat kehendak. Nak makan, nak minum. Kan? Nak pergi sini, nak pergi sini, nak tidur. Macam-macam. Ada kehendak tak? Ada kehendak. Kehendak itu sifat siapa? Sifat Allah. Ilmun. Ilmu. Ada tak sifat ilmu pada kita? Ada. Hatta walaupun tak pergi sekolah, ada tak ilmu lagi Allah Ta'ala beri pada dia tu? Ada. Ilmu nak start motor, ilmu nak start kereta, dia tak pergi sekolah pun. Hatta burung pun Allah Ta'ala beri ilmu cara buat rumah macam mana. Kan? Semua. Kita petah lagi. Kan? Siapa punya sifat ilmun? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak pada kita? Ada. Hayyun, artinya yang maha hidup. Yang maha, ada tak Allah Ta'ala beri sifat hidup tu pada kita? Ada tak hidup tu Allah Ta'ala beri pada kita? Ada ini hari. Ada. Kita hidup ini hari. Sama ada hidup di dunia ni ataupun hidup di alam barzah. Hidup juga nama dia. Kita hidup ini, alhamdulillah. Kita hidup otak biru kita ni. Tahu biru. Berbengkui. Kan? Ada tak sifat hayyun? Ada. Sama mendengar. Ada tak mendengar kita ni? Ada. Basar. Ada tak melihat kita ni? Kan? Melihat kita ni. Kan? Kalam, berkata-kata. Dapat tak berkata-kata ini hari? Dapat. Dapat. Orang tanya saya, Ustaz, habis orang yang pekak tu macam mana dia dengar?
Dengar perlu kepada telinga kau. Nah, dengar perlu ke kepada telinga. Soalan ni. Habis itu Ustaz, orang yang buta macam mana dia melihat? Melihat perlu kepada mata. Orang yang buta, kita biarkan dia sampai tak dia balik ke rumah. Berapa ramai orang buta boleh balik rumah sendiri. Naik ke tepi kat lumpur tu. Sampai dia rumah. Orang yang pekak nak beli boreh, boleh ya beli boreh. Kan? Sampai tak maksud dia nak dengar tu tadi. Sampai. Orang yang bisu tak dapat berkata-kata, dia bisu, boleh tak beli barang? Boleh ya walaupun dia bisu. Sampai tak makna berkata-kata tu, sampai. Ya, nak nanya kena cerdik. Ya, kena mengaji. Ya. Jadi 7 sifat tersebut ada tak pada kita? Ada. Boleh tak kita rasa? Boleh kita rasa. Tapi siapa boleh pegang kudrah tu? Mana kudrah? Mana kudrat Mana iradat yang nak kita raba ni? Tak ada. Tak boleh. 7 sifat yang Allah Ta'ala beri ni adalah sifat Allah Ta'ala yang Allah beri kepada kita. 7 sifat tu nak merasai wujudiyah, keberadaan dia tu. Asas. Kudrah kita bangun hari, ya Allah. Kalau tak ada kau tak dapat kudrat dan kudrah ni kudrah kau, ya Allah. Iradat kita, Tuhan beri sifat iradat, beri sikit. Tapi semua yang diberi pada kita ni terbatas. Ada batas. Yang tak ada batas ni, ghairul mahdud, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat wujudiyah. Sifat yang boleh kita rasa. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang ulama tauhid membahaskan, ulama tauhid membahaskan apabila besok pada bab mensyarahkan tentang ru'yatullah Subhanahu wa ta'ala minal mu'minina wal mu'minat, hukum melihat Allah Ta'ala besok di kalangan orang yang beriman laki dan juga perempuan fil jannah, dalam syurga. Apabila seorang tersebut nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala menzahirkan ketujuh sifat ma'ani ini bagi melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga besok. Penting sifat ma'ani ni. Dengan 7 sifat ma'ani ni kita dapat faham tentang apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kenapa? 7 sifat ni ada pada diri kita juga. Allah Ta'ala beri, anugerahkan kepada diri kita. Minta tidak diberi, kita ambil. Kan? Kita ada minta dah, tapi Tuhan beri. Tuhan beri. Sampai satu masa Tuhan nak ambil. Ambillah. Hak dia. 7 sifat ni. Hak dia. Daripada boleh berlari, langsung tak boleh berlari. Daripada boleh berjalan, langsung terduduk. Kan? Hak dia. Ambillah. Kan? Redha, pasrah. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia anugerahkan kepada kita. Baik. Itu di sisi makna, ma'ani, di sisi makhluk yang terkait dengan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita boleh faham. Kalau orang kebab, ma'ani ni apa? Benda yang boleh kita rasa dalam diri kita. Sifat Allah yang Allah Ta'ala beri, yang kita rasa. Dengan 7 sifat ni, dia tu ada. Allah tu wujud. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana jua kamu berada. Makna sifat Allah Ta'ala tu ada bersama kita. Yang kita rasa, zat dia pun kan, hakikat wujud dalam diri kita. Kan? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh kita rasa wujud tu dalam diri kita. Keberadaan zat dia tu. Kan? Keberadaan zat dia tu. Bukan zat tu masuk dalam diri kita dah. Tak, sifat wujud tu ada dalam diri kita. Mana dua kita nak pergi, kita rasa Allah ada bersama kita. Kan? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kan? Innallaha ma'ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wahyu Allah Taala, Allah menurunkan wahyu, kata Sayyidina Abu Bakar Shadiq,
Kan kita tinggal berdua ya Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Rasulullah SAW di Gua Thur apabila menyembunyikan diri daripada dikejar dia orang Arab Quraisy, kan? Apabila Sayyidina Abu Bakar sedih, lalu turun ayat innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Wahai Abu Bakar, jangan risau. Allah Taala ada bersama kita. Kan? Itu. Jadi kita kena rasa. Sebab apa? Bila kita rasa Allah Ta'ala ni bersama dengan kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tak kira kat mana jua kita berada, sampai maqam muraqabah dalam ilmu tasawuf, makna kalau nak buat maksiat tu takkan terbuat dah. Takkan terbuat. Sebab apa? Kita rasa Allah sedang lihat kita. Allah sama dengan kita. Nak cakap benda yang tak baik tu, kita rasa Allah dengar. Nak terlintih dalam hati tu benda yang tak baik, hasad ke, dengki ke, riak ke, takabur ke, ujub ke, tak boleh. Sebab apa? Allah melihat. Terasa. Di mana je Allah ada sama kita. Nak jual beli secara haram ke, tak boleh. Tak boleh. Nak melakukan perkara-perkara yang rashi dan murtashi, tak boleh. Rasuah dan memberi rasuah, tak boleh. Sebab apa? Kita rasa bahawa Allah Ta'ala bersama dengan kita. Tak boleh. Tak boleh. Maka menjadi asbab kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat ma'ani tadi. Sifat ma'ani. Itu pemahaman di sisi kita. Untuk diri kita. Adapun pemahaman yang perlu kita faham sifat ma'ani ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam ini adalah sifat yang tak terbatas pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Qudrah artinya Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu qudrah lah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa atas setiap sesuatu. Kan banyak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu qudrah lah. Qudrah. Qudrah makna Allah yang maha berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengadakan sesuatu. Berkuasa meniadakan akan sesuatu. Kan? Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Kun. Kun tu qudrah lah. Jadilah. Ataupun tak jadilah. Innama amruhu idza arada syai'a, apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadakan akan sesuatu, kun, maka jadilah dia. Ataupun innama amruhu idza arada syai'a, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk meniadakan akan sesuatu, kun, maka tak jadilah dia. Qudrah dan iradat ini dua sifat ta'alluq. Ini ta'alluq antara satu sama lain. Ta'alluq. Ta'alluq ni kok ngaji dalam kitab Jawi tulis ta'alluq. Ta'alluq qudrah. Kan? Dengan ta'alluq iradat. Ta'alluq ni mudah kalau bahasa kami lah marin. Nak moden puas je nak faham ta'alluq. Saya tak naklah bahas lebih dalam lagi ta'alluq tanjizil qadim, ta'alluq suluhil qadim, ta'alluq tanzil hadis, ta'alluq qabat. Itu nanti. Atau kemudian lah kita ngaji besok. Takkan faham. Ni pun dah menung apa benda Kan? Tak payahlah saya bahaskan benda-benda istilah-istilah tu. Nantilah. Nama pun asas aqidatul awam. Akidah orang awam. Cukuplah basic ngaji tauhid ni dah selesai. Kan? Kok nak dalam-dalamnya pun buka kitab ngaji betul. Kan? Masuk madrasah betul. Kan? Kok macam kita ni pakai serban balik rumah, serban gantung. Bondo Kan? Labai kampung macam saya ni Labai kampung lah. Pakai serban balik kan gantung lah kat atas tiang tu. Tiang rumah tu sekarang kan pakai balik labai kampung nama Kan? Orang awam kok kita 24 jam buka kitab, lainnya cerita bolehlah saya syarahkan. Ta'alluq tanzil qadim, ta'alluq suluhil qadim, ta'alluq suluhil hadis dan sebagainya, ta'alluq qabat ke apa, bolehlah.
Ini nak faham kudrah, nak faham nak faham tuan-tuan. Tak payahlah. Kan? Makna basic sajalah. Makna yang asas sahaja. Jadi kudrah artinya Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang bertakluk sifat kudrah ini dengan sifat iradat. Takluk ni mudah kita sebut dengan maksud saling berfungsi antara dua sifat. Makna takluk, makna sifat kudrah dan juga sifat iradat ni saling takluk menakluk. Makna takluk saling berfungsi antara dua sifat. Kalau Allah berkuasa mengadakan sesuatu atau meniadakan akan sesuatu, maka terkait kepadanya iradat. Kalau iradat Allah Ta'ala mengadakan akan sesuatu, maka Allah Ta'ala berkuasa mengadakan akan sesuatu. Kalaulah iradat, makna kehendak Allah Ta'ala meniadakan akan sesuatu, maka Allah Ta'ala berkuasa meniadakan akan sesuatu tersebut. Kan? Macam kita lah, kita ada kudrah tak? Ada, saya sebut tadi. Iradat, ada tak? Ada. Kehendak, ada tak? Ada kehendak. Kudrah, ada tak? Kemampuan, ada tak? Kemampuan. Ada. Tapi kudrah dengan iradat kita tak muwafaqah, tak selari. Adapun kudrah dan iradat Allah selari. Apa yang Allah nak, pasti dapat. Allah berkuasa mengadakan apa yang Allah nak. Kita apa yang kita nak, belum tentu lagi dapat. Faham? Faham tak lelaki ni kita ni? Ya, belum tentu lagi dah. Berapa orang? Ya, kat luar perang, dalam rumah perang, tak terdaya kita. Yang seorang pun tak selesai. Ya. Yang dua, memang tak kedir kelakain dah. Tu kelakai tak? Takkan dapat di kelakain dah. Ya. Nak. Benda yang nak, belum tentu lagi boleh dapat. Ya, belum tentu lagi. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak swimming pool macam Olimpik besar tu kan? Boleh buat tak? Mampu tak? Tak, kondak yo. Supalah orang perempuan tentu yo. Kan? Nak ameh ni anak ni. Kan? Lipan baru apa semualah. Kan kalau jongking pun nama tu. Semua nak Nak kosong tak? Ada tak? Boleh tak dapat? Belum tentu ni. Tak muwafaqah. Tidak selari kudrah dengan iradat. Adapun Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah nak pasti dah. Kalau dia nak fulan bin fulan tu mati ni hari, walau macam manalah duduk macam mana pun, aman dia macam mana tetap mati. Walaupun muda, walaupun khabar, dia tak ada penyakit ada. Tiba-tiba cek doktor, baru semalam cek doktor. Sehat walafiat. Sampai rumah lentok, dah terlentok. Semalam dialah orang pertama yang lawatnya, orang ICU ni. Orang ICU tu dah separuh mampu dah. Kan? Dah tinggal dah tet. Dia balik rumah, dia mati dulu. Yang ICU tu besok dia sudah, dia sihat. Ya Tuhan berkehendak. Orang yang kita bergaduh dalam logik kalau kita ni tak ada harapan. Tak ada harapan. Doktor pun tak ada harapan dia. Besok meloncek tak kata itu. Boleh berlaku tak? Boleh. Semua di bawah kudrah dan iradat Allah Ta'ala. Iradat Allah Ta'ala berkehendak pasti muwafaqah. Selari. Pasti selari. Dengan kudrah pasti selari dengan iradat. Kan sebelum ni saya cerita kita nampak orang aksiden. Weh kereta nak teruk betul kereta ni. Ini orang dalam ni pasti meninggal. Tak ada harapan ni dah. Pergi depan sikit tengok driver tengah marun. Dia pun pening macam mana dia boleh hidup betul. Sat rokok lah. Marun berasap. Tuan-tuan tak faham elok tengah marun. Dia pun pening macam mana dia boleh hidup Tuhan tak nak berkehendak dia mati. Tak berkehendak dia mati. Maka Allah Ta'ala berkuasa untuk jadikan dia tak mati. Walaupun aksiden tu kita tahu hancur dah. Dah terlos. Dah terbalik dah tak raman kereta ke dah. Dah raman beca raman dah. Tak tahu raman ke dah. Tapi kita faham. Hidup orang ni sehat. Boleh berjalan ni. Dia pun pening. Sebab Allah berkehendak dia tak mati. Maka Allah berkuasa untuk jadikan dia tak mati pada hari itu.
Muwafaqah. Faham tak? Itu kudrah, itu iradat. Kan? Kudrah dan juga iradat. Karena itu sebagian ulama tauhid menyebutkan kudrah, Tuhan yang maha berkuasa, erti pekuasa. Sifat pekuasa ni. Pekuasa. Maka Allah Ta'ala berkuasa. Contoh macam penguat kuasa. Penguat kuasa kan? Penguat kuasa, kita beri nama dia penguat kuasa, maka dia berkuasa. Faham? Faham tak? Kalau polis tu kita panggil penguat kuasa, maka dia berkuasa untuk menyaman orang, tak menyaman orang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat perkuasa Allah, sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala itu berkuasa untuk mengada atau meniadakan akan sesuatu. Selagi tertakluk dengan sifat iradat, innama amruhu idza arada. Arada tu iradat lah. Bila Allah Ta'ala berkehendak akan sesuatu, idza arada, berkehendak akan sesuatu, ayyakulalahu, cukup dia khabar kun. Jadilah, kuasa, kudrah. Jadilah, fayakun, nanti kita ngaji maknawiyah. Fayakun tu maknawiyah. Sifatun haliyatun maknawiyah. Itu nanti kaunuhu qadiran, kaunuhu itulah, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu maknawiyah, itu fayakun. Kun, maka jadilah dia. Dengan iradat Allah Subhanahu, dengan kudrah dan juga iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah. Faham kan? Itulah maknanya. Sejarah panjang tu, kau dah faham tu selesai lah. Kita pening. Kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan akan sesuatu dan meniadakan akan sesuatu mengikut kepada takluk iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Idza arada, apabila dia berkehendak, amruhu, kan, bila dia nak merintahkan akan sesuatu, maka dia berkehendak. Dia berkehendak untuk mengada atau meniadakan akan sesuatu, maka Allah Ta'ala berkuasa untuk mengada atau meniadakan akan itu. Tak ada siapa pun dapat mengurangkan kuasa mengada atau meniadakan. Dan tak ada siapa pun dapat mempengaruhi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengada atau meniadakan akan sesuatu. Kan? Itu orang khabar, Ustaz. Kenapa Allah Ta'ala tu jadikan bumi tu dengan 7 hari? Kenapa 7 langit? Kenapa 7 bumi? Kenapa dengan 7 hari? Kan? Kenapa tak tahu jadi ada? Kenapa Allah Ta'ala itu terus jadi, kenapa Allah Ta'ala itu tak turunkan Quran terus daripada zaman Nabi Adam? Kan senang. Kan senang. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran pada zaman Nabi Muhammad? Susah, bepo. Kan? Orang 3 suku tanya soalan. Kenapa Ustaz? Saya pun tanya, kenapa Tuhan jadikan Tuhan? Kenapa Tuhan jadikan Tuhan? Allah Ta'ala jadikan Tuhan? Dia pun hantar tu. Soalan jawab dengan soalan. Idza arada, dia berkehendak macam tu. Tapi nahan tu. Dia yang berkehendak. Tapi kalau kita menahan kehendak Tuhan, tapi tu siapa kita? Dia kehendak nak jadikan bumi ni berapa hari? 6 hari, 6 ayam, 6 hari tu 7 hari kok. Langit 7 petala, langit 7 petala bumi kok. Kan? Anak Quran kepada Rasulullah. Dia kehendak dia adalah rasio, tapi dia tahu tu. Kan? Tak utin lah. Dia kondak dia. Kondak lah. Macam kita lah. Kita nak beli barang. Kita marah orang tu. Apalah kau beli barang ni? Kondak dan tu kata dan lah. Macam tu jawab. Kau nak marah pula. Kan? Kita marah orang pergi beli ayam. Kan? Apalah kau pergi beli ayam ni pula? Kondak dan nak beli duit dan. Tak usik sesen pun duit kau. Kondak dan. Kuasa dan lah nak beli. Apalah kau nak nyebut pula? Macam tu lah. Allah lebih lagi lah. Kau nak Tuhan. Kau nak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu dalam satu kisah tulis dalam kitab tu, kan? Kenapa Tuhannya? Dia lempang ni dekat seorang ulama tu. Dia lempang ni. Apa nak kau tampar? Kau tampar dia lah. Tah, dia pun tak tahu kenapa dia tampar kau. Allah Ta'ala dah kehendak tampar kau teh. Sentuh jawab dalil lah. Tak payah dalil Quran, dalil hadis. Cukuplah dalil tu. Kan? Atau yang untuk orang tu. Dia lempang ni. Nak cerita pasal kudrah dengan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di bawah sunnatullah. Semua itu berada di bawah perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kerana itu kudrah iradat ilmun. Lepas tu bawa ilmun. Makna semua itu dia berada di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmun Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya-Allah akan datang saya syarahkanlah bab ilmu ni. Syarahnya panjang sikit lah. Perbahasan dia agak panjang sikit. Berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kan? Tuhan yang maha mengetahui. Ilmu Allah Ta'ala ni ada dua. Satu ilmu yang maklum, satu ilmu yang ma'dum. Kan? Ilmu yang maklum, mana ilmu Allah atas penciptaan Tuhan. Ada lagi satu ilmu Allah yang Allah Ta'ala tak cipta tapi Allah Ta'ala tahu. Kan? Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Kan? Ada ilmu yang Allah Ta'ala dah letak dalam Lauh Mahfuz. Ada ilmu yang Allah Ta'ala tak letak lagi dalam Lauh Mahfuz, namanya ma'dum. Yang dah ada di Lauh Mahfuz namanya maklum. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fil dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ayat berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, perbahasan ilmu. Kan? Perbahasan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi asbab, kan? Terjadilah semua perkara ini di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada benda tu baik, sama ada benda tu buruk. Kan? Sama ada benda itu perkara yang mendatangkan manfaat atau perkara itu yang mendatangkan mudarat, semuanya tertakluk kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia merupakan juga sifat ma'ani yang ada padanya, sifat kudrah dan juga iradat terdahulu. Maknanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui apa akan berlaku pada fulan bin fulan. Maka Allah berkehendak untuk mengadakan fulan bin fulan atau atau meniadakan perkara yang berlaku pada fulan bin fulan, maka Allah Ta'ala berkuasa mengada atau meniadakan perkara yang berlaku pada fulan bin fulan tersebut. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak nurunkan hujan kau tidak hari ni kau, ilmu Allah. Kan? Allah nak gempar bumi kan Turki, Syria, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dan juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ianya tidak terlepas walaupun satu detik daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah setakat itu kita bahaskan dua sifat pada malam ini, kudrah dan juga iradat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Fayakun tu nanti kita pegang ayat fayakun tu, kita bahaskan sifat maknawiyah. Lepas daripada sifat ma'ani ni 7 sifat ma'ani. Selepas tu ada lagi 7 lagi sifat maknawiyah. Kan? 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawiyah, jadilah 20. 1, 5, 7, 7, 20 sifat yang kita akan mengaji kan. Kita dah selesai dah 6 sifat paling awal tu, ni ada 2 sifat, dah 8 sifat. Kan? Tinggal lagi 12 sifat yang akan kita bahaskan. Akan datang kan. Wallah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwaaba ilmi wa hifdhi wal fahmi wa iftah alaina abwaaba hikmatik. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.